بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Pokji karena sudi menjemput saya untuk datang ke sini syarikat jaring communication. Betul tak betul? Betul. Hantam saja lagu. Dan yang menghormati dan dikasihi barisan pimpinan ahli jawatan kuasa surau di jaring ini, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majlis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, yang sangat-sangat dicintai oleh para malaikat Allah, dan sangat-sangat dicintai oleh para utusan Allah, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Nabi sebut kun aliman أو متعلما أو مستمعا أو محب له. Yang disebut jadilah orang yang alim,
Ataupun yang kedua, orang yang belajar ilmu. Ataupun yang ketiga, orang yang mendengar ilmu. Ataupun orang yang keempat ialah orang yang suka kepada tiga golongan tadi. Dan Nabi sebut jangan jadi yang kelima, iaitu orang yang tidak menyukai semua tadi. Dia tak nak jadi orang alim, dia tak nak belajar ilmu, dia tak nak dengar kuliah, dia pun tak suka orang yang berada dalam majlis kuliah. Ramai apa ni tak senonoh orang ni. Jadi yang macam ni, maka jangan jadi golongan yang kelima. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita berada di dalam majlis yang saya kira pada hari ini berpenuh ilmu, termasuk para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang khusus yang boleh detect majlis ilmu. Perumpamaan macam gula, jika diletakkan tiba-tiba datangnya semut. Ada yang bangkai maka datangnya lalat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang khusus ini, dia detect majlis-majlis ilmu. Walaupun dua orang yang menceritakan tentang perihal agama yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dikira majlis ilmu. Walaupun dalam mesyuarat kita bincang tentang memertabatkan, nak bagi pulih tentang kefahaman agama, maka itu pun dianggap majlis ilmu. Tambahlah majlis-majlis yang begini. InsyaAllah pada hari ini nak bincangkan tentang Al-Quran Al-Karim. Siapa yang tak kenal Quran? Angkat tangan. Taubatlah kau nak gah. Tanya di mana. Tambah-tambah orang yang dah besar-besar ni, dia ikut dia. Kalau budak-budak saya di senang je. Tak. Tapi orang tua tak tahu pun kontrol macul. Kenapa? Kerana ego ada dalam diri. Buang ego tu. Nak belajar satu je. Buang kesombongan dalam diri, baru dia boleh belajar. Tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang lebih itu apa sambung? Boleh? Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bulan Ramadan. Mana bulan Ramadan? Bulan ini yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila langkah tangga yang pertama Nabi sebut amin. Langkah tangga yang kedua Nabi sebut amin. Langkah tangga ketiga pun macam tu, amin. Sahabat-sahabat lain dia tercengang. Sebab apa? Sebut amin, sedangkan tak dengar pun siapa-siapa berdoa.
Maka lepas habis Nabi SAW berkhutbah, sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, kami dengar hang sebut amin, sedangkan tak ada siapa pun yang kami dengar berdoa. Maka Rasulullah SAW memberitahu, ketika aku hendak naik untuk membaca khutbah itu, datang malaikat Jibril. Bila datang malaikat Jibril dia berdoa. Yang pertama doa dia kata apa? Malam bagi mereka yang menyebut, bagi mereka yang tidak menyebut selawat ke atasmu ketika mana disebut namamu. Malam mereka tidak berselawat ke atasmu kalau disebut nama Muhammad. Dia dikira bakhil, kedekut, tangkai jering. Tangkai jering, ataupun istilah kasar lagi, kedekut tak hidung mesin. Tak tahulah tak hidung ni mesin ke tak abad. Nak rasa kadang kita maksudnya kedekut sungguh. Oleh sebab itu kita pertama sekali pada hari ini nak peringatan untuk kita bila dengar nama Nabi Muhammad, kita kena selawat ke atas Nabi Muhammad. Sekali kan Muhammad apa macam blur. Apa tak bagi momentum dekat saya? Macam mana saya nak ceramah secara bersemangat kan? Tak? Kena bagi momentum tu. Ni bila saya tanya, saya pun tak tahulah macam mana. Tanya jawab. Jadi apabila tangga yang kedua, maka malaikat Jibril berdoa. Dia sebut malam mereka-mereka yang ada ibu bapa, tetapi mereka tidak boleh memasuki surga. Mereka tercampak ke dalam api neraka. Mereka ada ibu bapa, tapi mereka derhaka. Ada mak ayah derhaka. Ada mak ayah tidak menjadi penyebab mereka ni untuk masuk surga. Maka malaikat Jibril alaihissalam dia kata malam, maka Nabi kata amin. Yang ketiga, tanda yang ketiga, malaikat berdoa malam. Mereka yang apabila masuk dalam Ramadan, keluar mereka itu daripada madrasah Ramadaniyah, tetapi mereka tidak berubah-ubah, tetap ditakut lama daripada sudut nafsu mereka, daripada sudut ibadah mereka, daripada sudut taubat mereka. Ni di dalam bulan Ramadan. Maka malaikat kata malam sungguh lepas ni. Nabi kata amin. Dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini di antaranya ialah bulan yang kita mentarbiah nafsu kita. Nafsu dia ada 7 buah.
Hari ini saya nak sebut 4. Mungkin dulu pernah saya sebut, tapi nak flashback balik. Kita ni selalu lupa. Manusia, sumiyal insan linisyan, dinamakan sifat manusia itu dengan sifat lupa mereka. Lupa juga. Yang pertama nafsu itu ialah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni sangat suka buat jahat. Dan dia ajak orang lain buat jahat, walaupun datang tempat yang baik. Datang surau, tapi dia gabui kasut orang. Nampak tak? Datang masjid, dia nak nampak tabung imam tarawih. Tak? Dia itu. Datang masjid, dia nampak, tengok yang mana perempuan sekok. Baru-baru ni tuan-tuan, saya diberitahu, dia kata, ustaz tak tahulah banyak kes lah di masjid ni, dia kata. Yang perempuan duduk di belakang, asyik duduk main SMS. Bukan main yang terawih. Duduk WeChat. Apa ada WeChat? Senyum, semua kat dah tu. Bila duduk belakang, bila duduk WeChat, dia kata tiba-tiba ada seorang budak lelaki datang. Lalu dia bercium di belakang sana, tempat gelap Ustaz. Saya tanya makcik ni, makcik tengok tak? Habis tu makcik tak main terawih. Dia kata, saya orang beritahu. Nampak tak? Sebab apa? Nafsu ammarah dibawa tempat yang baik. Dia pertama sekali, dia sangat suka kepada benda jahat. Benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang menjerumus kepada maksiat, dia suka gila. Dia tak suka tempat benda-benda yang baik. Buat benda-benda yang baik, dia tak suka. Ini nafsu ammarah. Dan dia suka, dia juga suka. Dan dia juga mengiklankan akan kejahatan. Dia ajak member. Kawan dia suka pergi clubbing, dia ajak, jom pergi clubbing. Kita pun yang tak berapa nak bernafsu ni, ada yang tolak, ada yang setengah tu yang bernafsu tu, jom. Dia ajak member dia. Ini dua ciri utama. Sonok, tengok orang sonok. Betul tak? Apa tengok raja lawak, syok tak? Syok tak? Sebut betul, syok. Jangan nafikan kalau kita syok. Kadang-kadang lepas ustaz tanya ni semua macam bagus, nampak macam alim tak? Kalau ustaz tanya semua ni, kalau orang kawan jauh dia kata ni. Itu nafsu apa tak? Yang kedua ialah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni cirinya yang pertama ialah dia sangat suka buat jahat. Sama je macam tadi. Tapi dia buat jahat sorang-sorang dia. Dia tak ajak member dia. Tak? Kalau contohnya dalam kuliah ilmu, dia tak suka nak dengar, tapi member ajak, dia tidak. Dia tak ajak orang tidak. Nampak? Tak tidak macam mana? Tuan hampa duduk depan, duduk pejam mata. Dalam kuliah kena tengok ustaz. Bukan duduk pejam mata, itu yang lena. Tapi sungguh para malaikat Allah ni, yang saya sebut tentang makhluk yang khas, malaikat yang khas diciptakan oleh Allah. Bila ditanya oleh para sahabat, tugas mereka ni apa dia? Yang Nabi sebut ialah mereka ini pergi kepada Allah, mohon ampun kepada Allah,
kepada Allah orang yang berada dalam majlis ilmu ni. Sahabat tanya, kalau orang tu tidak dalam majlis ilmu, kan? Macam kita agaklah lah. Maka Nabi sebut, ya, mereka pun dipohon oleh malaikat itu kepada Allah agar diampuni mereka. Rupa-rupanya boleh tidak. So tidaklah tuan-tuan. Boleh tak tu? Itu je. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nafsu yang ketiga ialah nafsu mulahamah. Dia ada dua juga. Yang ciri utama. Ciri ini banyak, tapi yang utama dua. Iaitu dia 50-50 kan. Yang pertama dia suka buat jahat. Ciri yang kedua dia suka buat baik. Itu nafsu mulhamah. Ada? Kalau contohnya kita, tak kira lah siapa pun, kita tu masuk saya lah. Kalau contohnya dekat luar, kita punya geng. Ini kaki dangdut, ini karaoke kan. Tapi bila sebut yang mulai main tak. Mulai dah leleh macam itu. Syahdu gila ustaz tu. Apa-apanya dia nafsu mulhamah. Tapi pantang pidanduk tuan-tuan. Aku cinta dia mak, aku sayang dia mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Tina katina tanah, wadutu berjana, tina katina nachome kaidil, jomin zamana. Sedalam dalam. Apa? Siti lekat situ lah. Suka tuan. Nampak tak? Menari ni Tapi kata malam ni kita ada qiyam lail. Jadi pimpin khas oleh Ustaz Wan Adam. Contoh. Bila kita pimpin tu, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya. Leleh betul tu, insaf bila. Ya Allah, kurniakanlah ketenangan dunia akhirat. Itunya belakang tak? Nampak apa? Nangis. Esok orang kata, jom. Dia gitu. Jenis ni nafsu mulhamah. Dia 50-50. Suka gila buat jahat dan suka gila buat baik. Gila-gila. Orang gila pun tak gila ni. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keempat. Saya sebut empat lah ini. Tidak ceramah nuzul Quran lah. Itu ya. Yang keempat ialah nafsu mutmainnah. Di antara ciri yang besar ialah yang pertama sekali sangat suka buat baik. Yang kedua, dia mengiklankan buat baik. Ini nafsu mutmainnah. Jiwa dia dah tenang. Dia tak suka dah buat jahat. Tapi kalau terjadi buat jahat, itu bukan sengaja. Ini banyak orang baik pun kadang-kadang kita tengok juga dalam Ramadan, mengumpat sedekah, mengukir. Dia je. Ramai-ramai itu tak best langsung Ustaz Wan Adam hari ni. Contoh yang kawan tu mengumpat, yang dia pun dia tak pasang pun, dia kata mungkin je lah kot.
ingat apa Ustaz kata tadi. Pasal betul juga. Tadi aku sembang kawanku. Rupanya kawanku merempat Ustaz. Aku pun je kan. Nampak? Dia pun istighfar astagfirullahalazim, 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 Ustaz, WeChat Ustaz, maaf tak saya. WeChat tu. Kan? Apa tu lah, nombor Ustaz tak ambil. Nampak? Facebook pun tak friend dengan Ustaz. Saya nak tanya, sini siapa yang paling ramai ada friend dengan Ustaz? Ustaz. Boleh kan? Oh, jangan tuan, dalam handphone kita mesti ada nombor Ustaz ni. Sebab apa? Apa-apa hal senang nak tanya. Ni Ustaz saya ni semalam Ustaz, saya tak berani nak cakap dengan Ustaz direct, WeChat lah. Ustaz, semalam saya tak bangun song. Bila tak bangun song, semalam saya naik ke bulan dengan bini. Dia jadi gitu. Apa itu Ustaz? Tapi saya semayang terawih semalam. Saya tak mandi Ustaz. Dalam WeChat, saya tak mandi. Mana dengar? Nampak tak? Ustaz tu pun kata apa ni? Tanya soalan. Habis tu boleh tak saya puasa? Kita ni sebenarnya cari alasan saja tak nak puasa. Manusia kadang lah. Sikit macam budak-budak menangis nak susu. Budak-budak boleh lapak sikit menangis nak susu. Kadang-kadang orang tua punya tu. Sakit perut sikit Ustaz, sakit perut dia besar Ustaz. Nampak tak? Semalam tak berpuasa Ustaz, tak larat nak puasa hari ni buka. Allah Akbar. Macam budak-budak yang lapar susu, lepas tu kena swab. Boleh tak boleh? Naknya boleh puasa tak boleh? Jawab confident lah. Macam itu punya mulut saya pun tak tahu. Confident. Kena ada ilmu kan? Kenapa ibadah tercetus daripada ilmu? Ibadah terhasil daripada ilmu. Ibadah terhasil daripada barakah umur kita. Ibadah juga terhasil daripada hamba-hamba Allah yang rajin. Kalau tak ada ilmu nak puasa, macam mana nak puasa? Kalau tak ada ilmu nak sembahyang, macam mana nak sembahyang? Pernah dulu ada ustaz saya cerita. Dia kata surau tu dah lama tak ada orang berjemaah. Sebab apa? Tak ada orang nak pimpin, nak jadi tok imam, semua tak reti sembahyang. Dah lama dah tok imam yang lama mati, tak ada pelapis. Lepas tu ada seorang budak kampung tu balik pergi belajar di Mesir, balik Mesir. Bila balik dia pun nak ni baliklah surau tu. Dia kata, dia kumpul orang ramai, dia kata hari ni kita nak mula sembahyang balik. Lepas dia kata tuan-tuan, perempuan, semua pakai ikut saya. Ikut dulu apa yang saya buat. Waktu tu maghrib, Allahu Akbar. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Yang di atas alam dah surau tu dah jadi store tu. Orang buat kenduri letak badang lah atas. Tahu badang? Bukan badang yang orang buat tu, takkan letak di atas. Badang yang orang tampi Dalam. bukan berat, tapi padi tu. Tudung saji lah di atas.
Apa bala semua dia ada atas. Itu. Alang dulu kan jenis-jenis tu. Lepas tu kau buat itu, kau letak barang-barang. Lepas tu jatuh lipat. Jatuh lipat tak telinga Tok Imam. Jatuh lipat jatuh. Bila jatuh, lipat terkejut. Bila terkejut, ngik je. Ngik je. Dia ni pun naik satu macam, wow! Dia kata, pang, yang belakang pun semua. Nampak? Gitu. Lepas tu dia ni tak tahan sampai menangis. Yang belakang pun menangis. Sebab pun dia ni kata ikut dia. Lepas tu dia kata, dia paling belakang, yang lain pun paling belakang. Dia gitu. Lepas dia kata, cukuplah. Dia kata, sakit sangat ni. Dia kata, cukuplah. Sakit sangat ni. Dia gitu. Lepas tu dia tak torah. Tak torah. Tak tawan. Sakit sangat ni. Dia ambil padang tu, dia blok. Bila dia ambil padang, dia blok. Dia pun letak dekat ni. Nak tahan sakit dah. Yang lain pun budak. Letak padang. Jadi gitu. Nampak? Tak ada ilmu je Ustaz. Ini bahaya ni. Semua yang setengah tu pergi balik. Cari talang di rumah. Nampak tak? Dia kata, mana padang tak ada ni. Nak balik tak? Pergi balik. Sampai macam tu Ustaz. Kerana apa? Jahil. Sebab itu kena ada ilmu untuk buat sebuah ibadah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Orang nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang ni, di antaranya dia sangat suka buat baik. Dan dia ajak orang untuk buat baik. Dahlah dia jadi baik. Dia pula anjurkan program-program untuk orang datang. Ajak kawan-kawan untuk orang datang untuk menyembah ilmu. Ini nafsu mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah welcome nafsu yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu. Yang kamu meredai Tuhanmu dan Tuhanmu meredai dia. Maka Allah kata, masuklah dalam syurga. Yang syurga aku ni. Dalam Quran sebut syurga ni luas langit dan bumi. Nabi sebut syurga yang paling kecil pun keluasannya seluas Syam, Jordan, Syria. Masuk sekali dah tu. Luas mana? Luas tuan. Diberi pula 70 hurul ain. 70 hurul ain. Sahabat tanya, oi, 70 orang pun tak larat Rasulullah. Ni 70 orang larat ke kami? Nabi kata, di-upgrade oleh Allah. Umpama macam kekuatan 70 ekor kuda. Nampak tak? Horsepower tu ni. Seekor kuda tarik 6 orang. Seekor kuda, kalau kita kena nak tarik, nak bagi dia sama-sama strength tu, boleh bergendak sikit, dia 6 orang. Orang yang tak kosong. Faham tak? Kalau orang kosong, mungkin 8 orang. Sebab tak larat kosong ni Ustaz. Tak. Tarik kuda tu. Bayangkan 6 orang kali dengan 70. Berapa Ustaz? Lu fikirlah sendiri. Jadi kali dengan 70. Oi, banyak. Berapa puluh, berapa ratus kekuatan manusia. 70 kali 70 ekor kuda. Hebat. Lepas tu, pernah dengar tak cerita tentang wanita dambaan syurga? Dengar betul-betul. Kok ibu-ibu.
Wanita dambaan syurga cantik woi. Nama dia apa dia? Ainul Mardiyah. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar Nabi dia cerita tentang syurga, keindahan, dia sangat teringin untuk nak bertemu dengan wanita dambaan syurga ni, iaitu nama dia Ainul Mardiyah. Satu malam dia pun mimpi. Dia dapat gambaran, misalnya mimpi dia tu macam apa yang Nabi sebut, indah, tak pernah terbayang oleh mata dia, tak pernah tengok keindahan yang begitu. Bila di pintu gerbang ada seorang perempuan duduk bertimpuk, dia tengok perempuan ni cantik tak sanggup, segak sungguh dia ni. Bila tengok itu duduk tengah di tepi pintu gerbang, dia tanya, inikah Ainul Mardiyah? Dia tu jawab apa? Dia kata, amin ngarut lah. Aku bukan Ainul Mardiyah, aku security saja. Bayangkan, security, dah. Menjaga pintu gerbang saja. Ainul Mardiyah mesti duduk dalam. Dia pun masuk ke dalam. Lepas dia tengok seorang perempuan sedang bertimpuk, dia tengok lebih cantik daripada berpuluh-puluh kali ganda daripada perempuan tadi. Dia pun tanya, inikah Ainul Mardiyah? Dia kata, dah, saya tukang gaji pak, tukang gaji saja. Bila masuk ke dalam singgasana, dia tengok, wow, betapa cantiknya yang tidak terlintas oleh mata hati. Tengok, dia kata, inikah Ainul Mardiyah? Yang dia disebut, dia kata, sayalah Ainul Mardiyah. Tahukah kamu aku diciptakan untuk siapa? Yang sahabat Nabi geleng kepala dia kata, aku diciptakan untuk Tuhan. Aku diciptakan untuk kamu. Bila sebut untuk kamu, nak terkam dong. Nampak tak? Bila nak terkam, dia kata, oh, tak boleh, kamu masih belum syahid. Dia pun terjaga daripada mimpi. Dia cerita dengan sahabat. Selepas itu, kebetulan besoknya ada panggilan jihad. Maka sahabat tengok dia ni, dia rempuh musuh macam singa lapar. Faham? Walaupun ditikam, dia tak rasa benda. Kenapa? Jatuh cintanya kepada Ainul Mardiyah. Ada seorang ahli sufi, dia mimpi ditengking. Kalau kasarnya bahasa, dimaki oleh bidadari syurga. Dia mimpi kena maki. Lepas daripada kena maki itu, dia terjaga daripada mimpi. Bini dia panggil, bang, bangunlah sok. Rumah itulah, bangun sahur. Bila dia dengar sahaja suara bini dia, dia muntah. Oh, dia kata, huyur, rupanya buruk gila suara wanita dunia ni. Wanita bidadari di syurga, walaupun dia kutuk aku, dia marah, dia tengking aku, lagi sedap gila. Tambahlah panggil Abed. Nampak? Ini yang dikatakan syurga. Yang dikatakan syurga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita didik nafsu kita dalam madrasah Ramadannya. Mudah-mudahan mukadimah itu, mukadimah memberi manfaat kepada kita bersama. Mukadimah yang cukup panjang. Hari ini nak bawa tentang nuzul Quran. Tajuk, kalau tak habis hari ini kita sambung. Boleh? Kalau tak mau bagi sambung, saya pun tak datang. Dalam Quran, kena tengok
Al-Quran ialah mukjizat. Asal perkataan ajaza. Ajaza ni lemah. Mukjizat yang melemahkan. Mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, yaitu mengikut kekaguman umat ketika itu. Contoh, umat Nabi Musa alaihissalam, kekaguman umat ketika itu ialah sihir. Bila datang ahli sihir, apabila dipanggil oleh Fir'aun kepada satu tempat yang lapang dan ramai orang berkumpul, ketika itu datang ahli sihir. Mereka campakkan tali mereka, tali bertukar menjadi ular. Itu peraturannya. Rupa-rupanya peraturan sihir ni ada peraturan. Kalau tali tukar jadi ular pada zaman Nabi Musa, dia tak boleh tukar jadi handset. Tak boleh. Dia tak boleh tukar tiba-tiba jadi kuda. Tak boleh. Dia tak boleh bertukar tiba-tiba jadi benda lain. Tak boleh. Dia tali tukar jadi ular. Ataupun benda lain tak boleh bertukar menjadi ular, kecuali tali. Ketika itu maka datang Nabi Isa bawa tongkat. Pernah nak aku ubah diri dia. Apa? Apabila dicampak bertukar jadi ular, lalu terpegun mereka kerana ular besar memakan semua ular. Ahli sihir Fir'aun, itulah mukjizat dari Allah yang dianugerahkan pada Nabi Musa. Andainya di situ jadi tuan-tuan, bila tukar jadi ular lagi usah. Dan yang peliknya, tongkat jadi ular, bukan tali jadi ular. Itu yang mukjizat tu pelemah. Dia bawa seakan-akan macam sihir juga, tetapi bukan sihir. Perkara yang berlaku, yang ajaib, yang pelik, yang berlaku kepada para nabi dan rasul, itu ialah mukjizat. Perkara yang terjadi kepada yang pelik terjadi kepada orang biasa, itu ialah istidraj. Menjaga tuan. Tiba-tiba kita belajar ilmu, duk makan kacau. Ni mikrofon ni, makanan ni, dia buka puasa kenapa? Mikrofon ni. Mana Pak Jai cari? Mana mikrofon surau? Dah aku buka puasa semalam. Dia gitu, selamba dia. Kan? Itu. Jadi tuan, pelik tu. Itu mungkin istidraj. Allah Akbar. Ataupun yang lebih dahsyat lagi mungkin sihir. Itu kekaguman umat pada zaman Nabi Musa. Kekaguman umat pada zaman Nabi Isa. Apakah kekaguman umat ketika itu? Ilmu perubatan. Ilmu ubat kedokteran ni. Masa tu doktor-doktor semua kaya raya.
Maka datang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun datang dengan mukjizat masaha. Apa makna masaha? Sapu. Itu diantaranya diambil pangkal nama Nabi Isa Al-Masih, antaranya lah kata ulama. Dari perkataan masaha. Masaha ni sapu. Bila Nabi Isa sapu kepada orang buta dari kecil, maka celik mereka itu, sedangkan doktor menolaknya. Doktor dia itu dah tolak. Dia kata mana boleh, daripada kecil itu bro, mana boleh kami bagi celik balik. Tak boleh. Jadi tiba-tiba Nabi Isa datang, Nabi kata, no problem. Dia pun sapu, boleh. Itu dia katakan mukjizat, pelemah. Orang sakit sopak tuan, penyakit kulit sopak lah. Itu sebab baru-baru ni saya kongsi dekat TV Hijrah. Di antaranya Rasulullah, pemakaian Rasulullah SAW, di antaranya yang disebut Nabi SAW tidak makan benda yang sama sifatnya. Maneh dengan maneh, jadi benci maneh. Masam dengan makan masam dengan masam. Dan di antaranya lagi, Nabi tidak gabungkan makanan dia, makanan laut dengan makanan darat. Susu dengan ikan, contoh. Dan ini kata Imam An-Nawawi dalam Zadul Ma'ad disebut. Tapi dia tak bawa dalil yang khusus tentang ini. Cuma dia bagi tahu di antara yang Rasulullah SAW tak akan menggabungkan makanan. Di antaranya, rupa-rupanya untuk mencegah penyakit kulit. Enggak? Gitu. Jadi sopak, penyakit sopak, semua ketika itu ahli perubatan, pabrik ketika itu dia tolak. Maka ketika itu Nabi Isa datang, sapu saja boleh hilang. Itulah mukjizat. Kenapa? Dengan sebab adanya ilmu pakar dalam segi perubatan. Mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rasa diri mereka yang menyembuhkan. Itu kekaguman umat Nabi Isa AS. Yang ketiga, kekaguman umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kekaguman umat? Ketika mana Rasulullah SAW dibangkitkan, ketika itu mereka sangat suka syahid. Pada ketika itu orang-orang jenis artis-artis ni kaya-kaya. Hari ini lagi tak? Kaya-kaya masa tu. Golongan ahli-ahli penyadap. Bila contohnya nak kutuk seseorang, dia hanya tulis syair je. Macam hari inilah, kalau nak sebarkan sesuatu, kalau dengar lagu, boleh tak boleh? Boleh. 73 pintu, 73 jalan. Sambung. Tak. Hanya yang betul satu jalan. Rupa-rupanya tu daripada hadis Nabi. Nabi kata umat Islam terpecah pada 73 firqah. Yang hanya 72 firqah lagi ditolak. Hanya satu firqah saja yang betul, yang boleh masuk syurga. Sahabat tanya, apakah ia? Iaitu orang yang ikut sunnah kata Nabi, dan orang yang ikut sunnah para sahabatku, ahli sunnah wal jamaah. Rupa-rupanya
sang algojo. Itu lagu tu. Apa lu dengar? Apa depan ustaz semua keliling pada. Nanti dulu. Algojo tu benda kan? Buat. Algojo tu rupanya kalau dalam sejarah ni, orang yang duk kaki buat hukuman mati, yang duk gantung orang macam algojo. Tapi algojo yang sebenarnya malaikatul maut. Itu algojo yang sebenar. Malaikat maut. Dia kata nanti dulu ini. Nampak? Kau sampai ke mesej? Sampai mesej. Tapi cuma kita yang dengar tu khayal lebih. Tak? Itu. Lalas apa benda tak tahu. Macam kita khayal. Kadang-kadang lagu yang bawa mesej yang baik kita khayal, sehingga kan kita rasa ini lagu yang lalai. Tak boleh, tak ada masalah. Kalau lagu yang tidak lalai tak ada masalah. Pada zaman Rasulullah SAW kagum. Itu sebab Al-Quran datangnya daripada sudut bentuk daripada tata bahasa yang cukup tinggi mutu dia. Sehingga datang salah seorang kepada Rasulullah SAW, penyair yang dihantar oleh, saya ingat saya, Abu Jahal. Sebab apa Abu Jahal kata, kamu pergi kepada Muhammad, baca syair kamu yang paling hebat sekali kepada Muhammad, supaya dia kalah, supaya dia akur dengan kehebatanmu. Maka bila pergi saja, Nabi SAW tengok, biasalah artis orang kenal. Nampak? Fanpage dia pun beratus-ribu orang like. Nampak? Itu fanpage aku. Nampak tak? Jadi dia datang, Nabi kenal dia. Oh, dia ni hebat. Dia datang kepada Nabi, Nabi pun baca surah Hujurat ayat pertama sampai 51. Bila dengar Nabi baca tu, dia pun tunduk, lepas tunduk menangis, duduk keluar yang mata betul kan. Lepas tiba-tiba habis-habis Nabi baca, dia pun keluar. Lepas tu Abu Jahal tengok dia, "Hoi, jangan bagus ya." Abu Jahal ni, dia kata, "Bagus apa? Aku yang kena." Nampak tak? Memang itulah cakap kita lah. Cakap terkini kurang sensasi. Bila datang kepada Abu Jahal, dia kata, itu bukan kalam manusia biasa dia. Itu adalah kalam pencipta yang menciptakan kita semua. Abu Jahal kata apa? Muhammad gila, hang pun gila lah. Nampak? Itu datangnya Al-Quran kan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu kekagumanmu, itu kekagumanmu. Al-Quran disebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Yang antara disebut sini iaitu bulan Ramadan tidak dapat dipisahkan dengan penurunan Al-Quran. Pada tanggal berapa? Yang hari ini familiar yang kita tahu adalah 17 Ramadan. Tetapi banyak perselisihan pandangan ulama mengatakan bukan 17 Ramadan. Kerana 17 Ramadan adalah bukan di 10 akhir Ramadan. Kerana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang Nabi kata, carilah malam Lailatul Qadar. Lagi seminit carilah pada carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam akhir. Yang ganjil tu malam 21, malam 23, malam 27, malam 29. Tahun ni tuan-tuan, kita kena azam. Azam untuk apa? Nak dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Kena azam. Sebab apa? Kita nak keluar daripada Ramadan, kita nak berubah.
tidak kena musibah seperti mana yang didoakan oleh Jibril malam mereka itu. Saya nak tanya tuan-tuan, rasa-rasa pernah dapat tak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar setiap tahun. Itu confirm. Pernah dapat tuan? Pernah dapat kau boleh. Kalau siapa yang mengerjakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, tambah-tambah di akhir malam, setiap malam datang untuk qiyamul lail, insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita mendirikan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan, keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa yang telah lalu. Kita ada dosa enggak? Siapa yang kata dia tak ada dosa? Sebelum ni lah, kemarin dia tak ada dosa, langsung kat tangan, saya nak bagi anugerah. Ada tak? Ada tak? Bagi Ustaz, aku rasa mengumpat orang pun dekat 3 bundi bulu. Mengumpat orang kata Ustaz, tu tak jadi kawan lagi. Jadi kawan tu aku ingat dekat sebundi bulu setengah. Dia punya dosa. Tahu tak? Tu aku tak tulis dalam Facebook lagi, post aku. Nampak tak? Banyak dosa kita. Yang telah lalu lagi banyak lah. Sebelum Ramadan lagi banyak. Inilah mula yang terbaik untuk kita nak tebus dosa. Syarat dua ya. Mesti kita berada dalam bulan Ramadan ni, puasa ini, dan juga kita mesti mendirikan Ramadan dengan tarawih itu dengan iman dan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi balik kepada Al-Quran tadi, di antaranya memberi petunjuk kepada manusia. Tunjuk Quran. Bulan Ramadan tidak dapat dipisahkan. Datang malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara berdebu. Secara semua sekali 30 juz. Turun kepada umat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Betul tak betul? Turun. Kerana apa? Linutsabbita bihi fuada. Bagi tujuan kami nak menetapkan hati-hati mereka. Sebab apa turun bangsa-bangsa? Semua rentetan peristiwa itu, mereka bila datang peristiwa, turun ayat lebih meyakinkan mereka. Bila ada masalah, turun ayat untuk menyelesaikan masalah sebagai jalan keluar, maka mereka itu lebih yakin. Tetap hati mereka itu tujuan hidayah kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Wal bayinat, dan juga bukti-bukti keterangan, banyak bukti-bukti keterangan. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut, di antaranya daripada sudut hari ini, marajal bahrain yaltaqiyan, yaitu apa dia? Laut ini dia ada dinding. Allah sebut rupa-rupanya memang ada dinding itu. Bukan dinding plywood, tetapi ada sempadannya. Laut masin dengan
yang tawar. Bukan tawar, ayat masin dan ayat tawar. Ada ini. Ini dikaji. Inilah kehebatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Tentang muslimat yang dirahmati Allah. Masa pun habis tuan, insya-Allah nanti mungkin kita boleh sambung tentang kuliah Quran tuan. Dan tentang Quran ini saya ada pengalaman yang saya rasa boleh dikongsi bersama. Sampai akhirnya bila dalam masa muda dulu dapat mewakili negara untuk peringkat antarabangsa, dan akhirnya dengan mukjizat Al-Quran ini tuan, mukjizat Al-Quran yang hebat ini tuan, saya ni daripada keluarga yang cukup miskin, tak terlintas pun oleh hati ketika itu nak pergi Mekah pun, terlintas oleh hati pergi Mekah, tapi tak mampu pun. Masa tu belajar kan. Kalau tak belajar ni memanglah tak, ni belajar tak mampu. Tapi yang bila dengan doa ibu boleh pergi Mekah free wakil, dan Allah jemput juga masuk dalam Kaabah. Itu di antara yang saya rasa satu anugerah yang paling bernilai dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Jadi dengan berkat Al-Quran, dengan berkat Al-Quran. So di antaranya kita kena banyak baca Al-Quran, banyak baca Quran. Hari ini berapa belas juzuk dah sepatutnya? Hari ini dah 17, 16 juzuk dah sekurang-kurangnya. Tapi kalau tak ada juga Al-Quran, sekurang-kurangnya 16 pun jadilah. Jadi 16 pun tak ada ustaz. 6 ayat pun tak ada, anak jadi orang lah. Gitu. Sebab apa ustaz? Saya baru Iqra dulu. Ya tuan. Dan insya-Allah saya juga akan buat program Quran bersanad untuk ambil sanad di Makkah, di Masjidil Haram. Sebab saya ambil sanad dalam Masjidil Haram, jadi saya nak bagi sanad Quran dalam Masjidil Haram. Siapa nak ikut boleh, tidak ada salah. Boleh pergi buat umrah. Dan harganya pun agak murah. Dalam 4,000 lebih. Dan boleh bayar ansur-ansuran. Dia boleh buka kan? Yang main kalau package selalu 5,000 lebih lah. 4,000 lebih itu adalah. Tapi programnya tuan setahun. Setahun lepas tu baru boleh pergi. Habis tu nak baca apa nak? 30 juzuk. Ada? Takkan hari ni saya nak jazahkan 30 juzuk? Berbuih mulut tu. Nampaklah? Duk baca 30 juzuk hari ni, yang tuan-tuan pun mata pun sampai nak jangan ambil masa setahun. Sebulan kita buat sekali program, mungkin ambil dalam 2 jam atau 2 jam setengah sebagai pengisian dalam setengah jam untuk mudah baca dan sebagainya. Bila ni kita buat talaqi musyafahah 2 jam, mungkin kita ambil satu sekali kita buat 12 bulan. Mungkin sekali datang tu 2 juzuk sampai 12 bulan, jadi 24 juzuk. 6 juzuk lagi kita talaqi musyafahah di sana, habis kita ambil sana Quran. Itu perjalanan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, siapa nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa, tak paksa pun. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang baik datang dari Allah, wa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.